Dan seterusnya kita nak beralih kepada segmen pertama kita iaitu untuk kita berbicara berkenaan dengan isu pemerdagangan manusia khususnya dalam kalangan wanita di Malaysia ini. Ya, dan bersama dengan kita pada pagi ini saya kenalkan Puan Siti Marnizah binti Abdul Rahim merupakan penolong pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, nampak sedondon kita hari ini. Ya, betul. Okey Puan, sebelum kita nak berbicara berkenaan apa antara tempat perlindungan untuk isu pemerdagangan manusia ini, mungkin terlebih dahulu kita nak perhalusi, kita berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Malaysia apakah yang dimaksudkan dengan pemerdagangan manusia ini dan juga ataupun kita boleh katakan sebagai penyeludupan migran ini. Okey. Baiklah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada hos kita Raja Sufia dan Munawar. Okey, jadi definisi kepada Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ni dia sebenarnya agak panjang. Jadi saya cuba nak ringkaskan. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan pemerdagangan orang ni menurut Sections 2 di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan dikenali sebagai Akta 670, tafsiran pemerdagangan orang ni adalah apa-apa erti perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, memperoleh, mengekalkan, melindungi, menyediakan ataupun menerima seseorang bagi maksud eksploitasi dengan cara yang ada 7 cara. Ancaman atau penggunaan kekerasan atau paksaan yang lain, pemelarian, fraud, pemberdayaan dan juga penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan kedudukan yang mudah terdedah kepada bahaya perbuatan pemerdagangan orang dan pemberian penerimaan bayaran bagi maksud untuk mempunyai kawalan terhadap seseorang individu. Dan bagi penyeludupan migran pula adalah berdasarkan akta dia didefinisikan sebagai mengatur, memudah ataupun merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan secara tidak sah ke dalam ataupun melalui pengeluaran seseorang secara tidak sah daripada mana-mana negara orang itu bukan warga negara atau permastautin tetap, sama ada dengan mengetahui ataupun mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kemasukan pengeluaran orang itu adalah tidak sah. Jadi secara ringkasnya lah kan, kalau mudah kita penonton kita nak faham, pemerdagangan orang ini adalah apa-apa perbuatan perkhidmatan yang secara paksa, tipu daya, menyalahgunakan kuasa dan penyalahgunaan undang-undang dengan niat untuk mengeksploitasi. Eksploitasi seks, kerja, perkhidmatan paksa, buruh paksa, perhambaan, amalan yang menyerupai penghambaan, pengabdian ataupun apa-apa juga perbuatan yang menyalahi undang-undang. Okey, dan pemindahan organ. Jadi kalau penyeludupan migran itu pula adalah merentasi sempadan secara tidak sah dan individu itu sendiri tahu bahawa dia merentasi sempadan secara tidak sah. Okey, jadi itulah definisi bagi kedua-dua ini tadi. Okey, baik. Itu antara pemahaman lah supaya kita faham apakah yang dimaksudkan dengan pemerdagangan manusia itu sendiri. Dan selanjutnya, apa juga antara peranan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat dalam menangani isu ataupun perkara ini? Okey, untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, berdasarkan kepada bahagian 5 akta tadi yang saya sebut, Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 670 itu, kita bertanggungjawab untuk jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan, di mana kita bekerjasamalah dengan beberapa juga agensi dan kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri dan juga MAPO, dan kita peranan utama kita adalah penjagaan dan perlindungan, iaitu memberikan tempat tinggal dan memastikan keselamatan mangsa-mangsa ini sepanjang tempoh mereka diberikan perintah untuk dijaga. Jadi kita menyediakan rumah perlindungan dan memberikan bantuan sokongan kepada mangsa-mangsa ini sepanjang mereka berada di rumah perlindungan. Kalau saya boleh kongsikan, di Malaysia ini di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita mempunyai 8 buah rumah perlindungan, di mana 5 daripadanya di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita, tempat saya bertugas sendiri, dan 3 lagi diselia oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu rumah kanak-kanak lelaki dan perempuan dan juga rumah perlindungan lelaki. Okey, kita juga bekerjasama dengan NGO
GSPO, Global Shepherd dan Tenaga Nita, yang ada 2 buah rumah perlindungan yang telah diisytiharkan di bawah Seksyen 42 untuk memberikan perlindungan dan penjagaan. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, isu pemerdagangan orang dan juga penudupan migran ini bukan satu isu baru sebenarnya. Sejak daripada dahulu sehingga kini masih lagi berlaku dan melibatkan negara Malaysia. Jadi untuk kita fahami secara lebih mendalam lagi, apa sebenarnya punca-punca yang menyebabkan isu ini berterusan berlaku, Puan? Okey. Jadi kalau di pihak kami yang memang menjaga kepada isu ini kan, kita melihat kepada 2 faktor utama di mana kita rangkumkan sebagai faktor penarikan dan juga faktor penolakan. Okey, faktor penolakan ini adalah disebabkan dari mangsa-mangsa tadi daripada negara-negara yang berhampiran dengan kita, di mana mereka ini mempunyai tekanan ekonomi dan berlatar belakangkan kemiskinan yang memang agak miskinlah, okey, dan pengangguran, pendapatan yang rendah di negara asal, mempunyai pendapatan tetapi rendah di negara asal. Jadi dalam keadaan ekonomi di negara asal yang tidak menentu itu mendesak individu-individu ini untuk berhijrah ke negara-negara yang berhampiran lah, contohnya negara Malaysia, untuk mereka mendapatkan ekonomi, menstabilkan ekonomi untuk kelangsungan hidup, tetapi telah dieksploitasi oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi faktor penarikan pula adalah merujuk kepada individu yang tertarik untuk datang ke negara-negara yang mempunyai kestabilan ekonomi, kestabilan politik, dia punya peluang pekerjaan yang tinggi dengan gaji yang lumayan kan. Jadi golongan-golongan ini datang tertarik untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, untuk hidup yang lebih baik, tetapi telah disalahgunakan, dieksploitasi oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Ya, itu kejayaan diberikan akhirnya mereka. Ya, betul. Kan? Jadi itu saya tertarik tadi dengan perkongsian Puan berkenaan dengan rumah perlindungan yang diberikan kepada mangsa-mangsa dalam tempoh masa 21 hari. Betul. Dan apa lagi antara rawatan ataupun sokongan yang diberikan kepada mangsa dalam tempoh 21 hari tersebut? Okey, mungkin kita sebelum saya bercakap tu saya ingin bercakap tempoh, okey. Tempoh 21 hari itu adalah tempoh perintah untuk interim protection order. Dan sekiranya interim protection order ini di mana mangsa dia disyaki diperdagangkan. Dan apabila mereka memang dah sah diperdagangkan, mereka akan diberikan perlindungan iaitu 3 bulan. Jadi 21 hari itu adalah tempoh sementara. 3 bulan itu setelah disahkan sebagai mangsa. Sepanjang mereka berada di rumah perlindungan, memang banyaklah selain penjagaan, tempat tinggal yang kita sediakan, kita juga memberikan beberapa perkhidmatan, antaranya psikoterapi dan konseling. Kerana kebiasaannya mangsa-mangsa ini mereka mempunyai stres, tekanan semasa datang, very traumatic kan, melalui event-event yang very traumatic. So bila mereka datang tu kita cuba membantu untuk memberikan terapi dan konseling. Kita menyediakan rawatan, kemudahan untuk rawatan dan perubatan, pendidikan dan pembelajaran tidak formal untuk mereka yang buta huruf kan, latihan dan pendidikan kemahiran seperti memasak, kelas menjahit, kelas kraft tangan untuk mereka guna pakai apabila mereka keluar nanti, dan aktiviti kebudayaan, keagamaan, sukan, riadah, kemudahan komunikasi. Even sekarang kita memberikan peluang kepada mangsa-mangsa ini untuk membuat panggilan video kepada ahli keluarga mereka. Dan juga mereka ada kebenaran untuk bergerak bebas, diiringi, dan juga kebenaran bekerja. Tapi ini hanya tertakluk kepada mangsa yang telah mendapat perintah perlindungan tadilah selama 3 bulan. Dan seterusnya kita juga membantu untuk pergerakan ke mahkamah dan memberikan allowance kepada mangsa ini. Puan, satu persoalan yang saya rasa bermain di fikiran saya sekarang, selepas tempoh perlindungan tersebut, di mana mereka? Okey, kebiasaannya untuk tempoh interim protection order 21 hari tadi kan, dan PO adalah 3 bulan. Dan mereka boleh, proses itu boleh tamat bila-bila sahaja ataupun disambung. Dan untuk yang telah tamat ini, untuk pindahan akta pada tahun 2022, kita telah memperkenalkan Perintah dan Jagaan Perlindungan Lanjut ataupun dikenali sebagai PJPL, di mana kita membenarkan mangsa yang telah tamat PO ini untuk dilindungi sementara di rumah perlindungan sekiranya mereka belum melalui proses rehabilitasi, dihantar pulang. Jadi mereka boleh tinggal di situ bagi tempoh yang difikirkan patutlah oleh pihak mahkamah nanti. Maksudnya bergantung pada kesesuaian lah. Betul.
Setiap individu itu berbeza. Betul. Okey, dan setiap perkara yang kita lakukan pastinya ada cabaran Puan kan. Jadi untuk menguruskan rumah pelindungan ini saya kira pasti ada cabaran-cabaran juga yang perlu untuk dikongsikan kepada masyarakat. Bukan mudah untuk menguruskan rumah pelindungan ini. Banyak orang kata banyak perkara yang perlu dilakukan, yang perlu difikirkan. Namun apakah antara cabaran-cabaran yang mungkin Puan boleh kongsikan kepada para penonton untuk hari ini? Okey, antara cabaran ya, yang paling utama kita adalah cabaran untuk berkomunikasi, cabaran bahasa. Okey, kerana mangsa-mangsa kita ini ada juga yang datang daripada negara yang jiran kita berhampiran. Mereka tidak boleh bertutur dengan fasih dalam bahasa Melayu, bahasa India, Mandarin ataupun bahasa Inggeris sekalipun. Mereka tidak boleh bertutur dengan fasih. Jadi bahasa ini untuk berkomunikasi kan, untuk menjaga ni kita perlu berkomunikasi untuk kita faham. Jadi dia memang satu cabaranlah bahasa ni, dan alhamdulillah kita dibantu oleh NGO di mana kita ada NGO yang kita kenali sebagai International Justice Mission, sebuah NGO antarabangsa di Malaysia yang telah menyediakan pool of interpreter lah, seramai 40 orang jurubahasa dan 14 pelbagai bahasa. Jadi ini adalah salah satu inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memudah cara bagi urusan dan cabaran ini. Dan selain itu, cabaran kita adalah kita menjaga manusia kan. Jadi cabaran kita itu adalah mereka ini macam saya sebut tadi mempunyai pelbagai latar belakang dan mungkin mempunyai stres yang tinggi, PTSD. Jadi antaranya juga adalah individu-individu yang mempunyai kesihatan mental. Okey, jadi mereka yang tidak mempunyai mental yang stabil itu memang agak memberi cabaran kepada pegawai pelindung dalam. Ada juga mereka yang mempunyai PTSD, hilang ingatan kan. Jadi dan mereka mempunyai ketidakpercayaan sama ada kepada penguatkuasa ataupun kepada pegawai pelindung di dalam kan, petugas-petugas kita di dalam. Jadi ini yang menyebabkan urusan itu agak mencabarlah, tetapi boleh dilaksanakan. Sebab itu kita menyediakan bantuan-bantuan tadi, psikoterapi, kaunseling, dan kita punya petugas rumah pelindungan, pegawai pelindung dalam juga diberikan ilmu-ilmu antaranya seperti psychological first aid supaya mereka mudah untuk memahami mangsa-mangsa tadi. Okey, itu antara perkara yang satu ialah kita melihat sebagai cabaran besarlah yang dihadapi kan. Namun insya-Allah dengan adanya pentauliahan dan juga ilmu, pengalaman daripada pihak pegawai sendiri dapat memastikan mereka semua mangsa-mangsa ini berada dalam keadaan baik. Okey Puan, dalam situasi sekarang ini kan, kita kalau boleh kita nak hentikan isu perdagangan manusia ini dan juga penyeludupan migran ini. Pastinya kita tidak boleh meletakkan isu ini di bahu pihak kementerian maupun kerajaan semata-mata. Jadi secara keseluruhan apa yang boleh kita sarankan kepada masyarakat untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak kerajaan? Okey, kepada masyarakat di luar sana lah kan, kepada penonton pada pagi ini di Selamat Pagi Malaysia, isu perdagangan manusia ini bukan isu yang baru, telah lama. Seperti yang Munawar sebut tadi kan, dia bukan isu yang baru. Dan ingin saya menegaskan bahawa usaha ini bukan usaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri ataupun MAPO sahaja. Tetapi semua jabatan dan agensi perlu bersatu, menggembleng tenaga untuk membentras. Dan kepada individu-individu di luar sana, jangan mudah terpedaya dengan gaji yang ditawarkan lumayan, dengan gaji yang tinggi, dengan kerja yang boleh dikatakan agak sederhana kan, dan ambil tahu, mempunyai sifat ambil tahu sama-sama untuk kita membantras perdagangan orang ini, kerana setiap manusia itu dilahirkan bebas dan mereka sepatutnya tidak diperhambakan ataupun diperdagangkan. Jadi tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit, kita perlulah sama-sama memahami apa itu perdagangan manusia kerana dia berlaku di sekeliling kita. Itulah sikap ambil tahu tu memang sangat penting. Ya, itu dia sikap ambil tahu. Perlu syakna juga dengan keadaan dan juga situasi yang berlaku ketika ini. Kalau kira tawaran yang istimewa itu dengan gaji yang cukup lumayan, tetapi tugasnya adalah lebih mudah saja. Betul. Perlu untuk kita sentiasa berhati-hati. Banyakkan bertanya kepada orang kan, supaya tidak menjadi mangsa, insya-Allah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Marnizah binti Abdul Rahim, merupakan penolong pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih. Terima kasih. Okey.